Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini pada kali ini pertemuan kita untuk kali ini di bawah tajuk iaitu Pendidikan Islam tahun 6 unit 3 di bawah tajuk kita akan bincang kalam Allah. Itu sifat kalam Allah. Okey, kepada murid-murid ustaz semua. Okey, kamu pernah dengar kalam Allah ataupun kita sebut dalam bahasa Arab kalamullah. Kalau lebih spesifik lagi iaitu Al-Quran. Pernah dengar dan pernah baca? Alhamdulillah. Maknanya kita pernah dengar dan pernah baca. Okey, bagi yang masih lagi belajar Iqra, okey, cuba sedaya upaya latih diri untuk membaca. Belajar Iqra 1 hingga 6. Dan insya-Allah bila kamu dah biasa menyebut dengan kaedah-kaedah yang telah diajarkan oleh cikgu-cikgu kamu, insya-Allah satu hari nanti kamu boleh baca Al-Quran, insya-Allah. Okey, kali ini kita akan bincang dengan Ustaz tajuk berkenaan kalamullah. Okey, kita pergi slide seterusnya. Kelebihan membaca Al-Quran. Apa kelebihan membaca Al-Quran? Okey, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmizi. Okey. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, dia akan memperolehi satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif, lam, min itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Subhanallah. Besarnya ganjaran pahala bagi orang yang membaca kalamullah. Kamu tengok, satu huruf Nabi bagi tahu pada kita, kita baca Al-Quran kelebihannya sangat banyak. Antaranya, bila kita baca Al-Quran, satu huruf, satu kebaikan. Bahkan digandakan setiap satu kebaikan itu menyamai 10 kali ganda. 10 kali ganda. Cuba kamu bayangkan. Kamu baca surah Al-Fatihah sahaja dah berapa huruf? Dah berapa huruf? Kalau Bismi dah 3 huruf. Ba, Sim, Mim dah 3 huruf. Dah 30. Tengok besarnya ganjaran Allah bagi kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Tengok. Bagi yang tidak pandai baca, kamu boleh hafal. Hafal bacaan-bacaan yang mudah dan senang kamu boleh ingat. Al-Fatihah pun dah memadai setiap hari kamu baca dalam kehidupan kamu. Kalau kamu tak sempat nak baca panjang, Al-Fatihah pun dah okey. Ataupun 3 kul. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Amalkan dalam setiap pagi, petang dan malam. Okey, kita pergi ke seterusnya.
Apakah yang dimaksudkan dengan kalam? Apakah yang dimaksudkan dengan kalam? Okey, sifat kalam Allah ini bererti Allah itu maha berkata-kata. Allah maha berkata-kata. Iaitu Allah Subhanahu wa taala maha berkata-kata tanpa memerlukan alat bantuan dan perantaraan. Allah berkata-kata tanpa memerlukan alat bantuan dan perantaraan seperti manusia ataupun makhluk-makhluk lain. Cara Allah berkata-kata memang tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Kamu kena ingat, cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Kamu kena pegang. Tak perlu kamu fikir, tak perlu kamu nak imajinasi sebagainya. Kalau kamu terus macam itu, dia boleh menyebabkan kamu sia-sia sahaja. Kamu tak akan jumpa jawapannya. Bahkan kalau lebih mendalam lagi, boleh menyebabkan kamu boleh jadi gila. Boleh jadi gila, tidak siuman. Jadi kamu berpegang sahaja apa yang dibagi tahu oleh Nabi SAW, supaya kita beriman dengan Allah dengan sifat kalam. Itu sahaja kamu perlu ingat dan perlu faham. Okey, apakah hukum beriman dengan kalam, sifat kalam Allah? Apakah hukum beriman dengan sifat kalam Allah? Hukumnya apa? Hukumnya kita, iaitu orang Islam, wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Ingat, kita sebagai orang Islam, kita wajib beriman dengan sifat kalamullah. Dia salah satu kewajipan kita. Wajib. Bukan sunat, bukan harus, bukan makruh. Hukum dia wajib kita meyakini dengan sifat kalam Allah. Okey, seterusnya. Okey, dalil bukti daripada Al-Quran tentang kalamullah. Okey, tengok dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kallama Allahu Musa taklima. Surah An-Nisa. Okay, maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Itu dia. Ini contoh, ini adalah dalil daripada Al-Quran yang bagi tahu pada kita situasi yang Allah itu bila dia bercakap tidak ada perantaraan di antara makhluk. Maknanya bila dia bercakap, Allah berkata-kata, dia akan berkata secara langsung. Dia tidak perlu ada perantaraan. Perantaraan kita untuk makhluk. Okey, tengok seterusnya. Dalil akli. Dalil akal. Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Okey, secara akal kita berfikir secara rasional, kalaulah Allah itu tidak boleh berkata-kata, maknanya dia ada satu sifat kekurangan. Dan sifat kekurangan ini mustahil bagi Allah. Mustahil.
Tidak ada sifat seperti itu. Sebab itu bila Allah berkata-kata, dia sama sekali tidak sama seperti kata-kata manusia ataupun makhluk lain. Tengok hebatnya Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kalau berkata-kata pun paling jauh kita boleh dengar, orang yang boleh dengar pun berapa meter aja. Kalau 1 kilometer kita berkata-kata pun orang tak boleh dengar. Kita nak berhubung dengan mak kita, kita berada di sekolah, nak bagi tahu supaya ambil kita di sekolah pada contohnya pukul 2, kita perlukan telefon. Kita perlu alat perantaraan untuk bagi tahu. Kita beritahunya keterbatasan hak kita sebagai manusia memang kekurangan. Kita memang kurang. Semua perkara kita bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup, mati, rezeki, jodoh, semua adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya. Okey, info tambahan. Okey, sifat kalam Allah mengandungi suruhan, tegahan, pemberitahuan yang merupa wahyu kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Itu kalamullah, iaitu kalam Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran tu dia ada isi kandungannya, ada ayat yang menyatakan tentang suruhan, ada ayat yang menyatakan tegahan, ada juga pemberitahuan, khabar-khabar gembira dan sebagainya. Dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada kita. Bagi diturunkan, kalau kamu tengok sejarahnya, Al-Quran tu melalui malaikat Jibril bagi melalui Rasulullah, dan Rasulullah sampaikan kepada kita sebagai manusia. Sebab tu kita hari ini kita terima kewajipan sembahyang, berpuasa, menunaikan haji, mengeluarkan zakat dan banyak lagi perkara-perkara yang disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya. Kisah Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu situasi yang diceritakan dalam surah At-Taha ayat 11 hingga 15. Kamu boleh rujuk Al-Quran. Okey, kamu pergi ambil Al-Quran. Kamu buka surah Taha ayat 11 hingga 15. Di situ kamu baca terjemahannya. Ada diberitahu, dinyatakan dalam itu tentang peristiwa ini, yang mana Nabi Musa bercakap dengan Allah. Okey, Nabi Musa alaihi salam diutuskan Allah untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa alaihi salam ialah Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah. Dalam Al-Quran ada menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam seperti dalam surah Taha ayat 11 hingga 15. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, bukalah kasutmu kerana engkau sekarang berada di lembah tu yang suci. Aku telah memilihmu menjadi Rasul. Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku, yakni Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu, sembahlah aku, yakni Allah,
dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Ini firman Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Maksudnya yang Ustaz baca tadi, kamu boleh tengok dalam surah At-Taha. Firman Allah Ta'ala lagi, sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Tengok, Allah bagi tahu hari kiamat tetap akan berlaku. Bila? Kita tak tahu. Sebab itu Allah sembunyikan tarikhnya, masanya bila berlaku, supaya setiap manusia, setiap makhluk Allah seperti jin akan dibalas kebaikan dan keburukan yang telah dia usahakan di dunia. Allah rahsiakan benda tu supaya manusia sendiri akan ingat bahawasanya mereka hidup di dunia akan dibicara bila mati nanti. Allah sembunyikan supaya nak tengok manusia mana yang betul-betul yang beriman kepada Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan ke atasnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita, kamu murid ustaz, kena ingat, kita hidup di dunia ini hanya sementara, bukan selama-lamanya. Dan setiap apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, semua ada nilai. Nilai di sisi Allah, sama ada baik ataupun buruk. Kalau kita buat benda yang baik, akan ditempatkan di tempat yang baik. Kalau kita buat benda yang tidak baik, kita akan ditempatkan di tempat yang tidak baik. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, kesan beriman dengan sifat kalam Allah. Kesan beriman dengan sifat kalam Allah. Sebagai manusia, sebagai kita orang Islam, kita wajib beriman dengan sifat Allah. Dan kesannya dalam kehidupan kita, kita boleh lihat. Kita boleh lihat dalam kehidupan kita kesan bila kita beriman dan yakin pada sifat Allah, kalamullah ini. Yang pertama kita akan tengok, kita akan dapat kesannya dalam kehidupan kita. Yang pertama, mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Itu kesannya. Bila kita dah yakin dengan Allah, sifat kalamullah, kebesaran tu kita akan akui, dan keagungan Allah. Kita akan letak, wah, hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih kehebatan, kebesaran malaikat kita letak pada Allah sahaja. Okey, yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam kehidupan. Jadikan Al-Quran ni sebagai pendamping kita, pegangan kita dalam Al-Quran. Apa saja yang kita buat di dunia ini, kita akan berpegang dengan sumber-sumber daripada Al-Quran. Adakah benda ini boleh dibuat? Adakah boleh dimakan? Adakah boleh dilaksanakan? Semua ada diberitahu dalam Al-Quran dan diterangkan lagi melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya, mengikut kaedah-kaedah fiqh, kalau muncul masalah-masalah baru dalam kehidupan, akan dibincang melalui kaedah-kaedah fiqh, uslub, tengok hadis macam mana dan sebagainya. Iaitu kamu tak perlu pening kepala. Yang penting kamu buatlah apa yang diajar oleh Nabi dan kamu pegang. Apa yang diajar oleh Nabi adalah bersumber daripada Al-Quran. Itu kita kena pegang kehidupan kita. Kamu nak berjaya, kamu nak berjaya di dunia, kamu nak berjaya di akhirat, kedua-dua ini kamu kena pegang dengan Al-Quran. Tak ada guna kita hebat di dunia,
kita banyak harta di dunia, tapi kita miskin di akhirat nanti. Sebab itu Ustaz nak tanam dalam jiwa kamu, kehidupan kita di dunia ini sementara. Yang perlu kita tempuh kehidupan abadi nanti adalah selepas kita mati nanti. Itu kamu kena ingat. Okay, yang ketiga, beramal dengan segala perintah Allah dan meninggal segala larangannya. Bila kita dah yakin dengan sifat kalam Allah, apa saja perkara yang diperintah, kita buat. Allah kata, wajibkan ke atas kita solat, maka kita solat. Bila Allah kata wajibkan kita berpuasa, kita berpuasa. Bila Allah wajibkan kita mengeluarkan zakat, mengikut kaedah-kaedahnya, maka kita keluarkan zakat. Sama juga bila Allah melarang kita, melarang kita menengking ataupun bercakap kasar dengan kedua ibu bapa kita, kita tak buat. Allah melarang kita seperti minum arak, berjudi, berzina dan sebagainya, kita tinggal perkara-perkara itu. Tengok larangannya. Amalan yang baik yang diperintah kita buat, yang Allah larang kita hindari dan kita tidak buat. Contohnya kamu datang ke sekolah, ibu bapa kamu menyuruh kamu supaya belajar di sekolah. Itu adalah perbuatan yang baik, dan kamu datang ke sekolah dengan niat untuk belajar, insya-Allah kamu akan dapat ilmu di sekolah. Dan dilarang kamu untuk membuat perkara yang sia-sia, maka kamu meninggalkannya, tetap kamu akan dapat pahala ganjaran di sisi Allah. Kita buat baik dapat pahala, kita hindar perkara yang dilarang oleh Allah pun dapat pahala. Senang dapat pahala. Okey, yang keempat, dikasihi dan dirahmati Allah. Okey, tidak ada apa lagi yang kita mahu di dunia ini. Bila Allah kasih kepada kita, bila Allah merahmati kita, betapa besarnya nikmat yang kita dapat. Kita masuk syurga pun bukan disebabkan amalan kita. Hebat amalan kita, siang pagi malam beribadah, itu bukan kata kad garanti masuk syurga, bukan. Tapi itu kewajipan kita kena beribadah pada Allah, tapi dengan sifat kasih sayang Allah, dengan sifat rahmat Allah, itu yang menyebabkan kita boleh masuk syurga. Ya, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ustaz dan kamu anak murid ustaz, sama-sama kita berada di syurga satu hari nanti, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu kamu kena yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, alhamdulillah, untuk kali ini perkongsian ustaz di bawah tajuk Kalamullah ataupun Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita boleh ambil pengajaran dan penghayatan dan kita amalkan dalam kehidupan kita, bahwasanya kita wajib berpegang dengan kalamullah, dan apa yang diajar, yang disuruh, diperintah, dilarang dalam Al-Quran, kita kena ikut. Kalau kita ikut, kita akan dapat ganjaran yang baik. Kalau kita tidak ikut, kita akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Okey, alhamdulillah, selesai untuk kali ini. Okey, jangan lupa support channel Ustaz dengan cara like, komen dan subscribe. Moga-moga Ustaz boleh berkongsi lagi. InsyaAllah Ustaz akan berkongsi dari semasa ke semasa video pembelajaran seperti ini, sampai tengoklah sampai bila-bila kah, ataupun tengok keadaan yang mengizinkan Ustaz untuk Ustaz kongsi video pembelajaran seperti ini. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada Ustaz dan kamu semua. Dan jangan lupa buat latihan. Ada Ustaz sediakan latihan
Nanti link tu kamu tekan dan kamu download link tu dan buat latihan peneguhan di rumah masing-masing nanti. Okey, Ustaz doakan supaya hari ini dan esok dan seterusnya kita semua dalam keadaan baik, dibebas daripada penyakit COVID-19 ni, dan mudah-mudahan kita mendapat pahala atas kesabaran kita selama ini. Okey, insya-Allah Ustaz sudahi kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.